Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Amma ba'. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, lama tak datang. Terlalulah sibuk saya. Kita sambung kuliah kita, tak silap saya muka surat 15, betul tak? Dia ada buku betul kan? Tak? Betul? Tak tahu, tak tanda-tanda lah. Lama kan? 15 tak silap saya, perenggan yang kedua. Ali pernah menyanjung Umar semasa dia masih bergelut dengan sakaratul maut. Aku masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah menghimpunkan kamu, wahai Umar, bersama kedua sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Di saat ketika Sayyidina Umar Al-Khattab menghadapi saat kematian. Umar menyahut, apa kata Umar? Cukuplah, semoga aku selamat dalam menghadapi ujian ini. Hanya itulah harapanku selama ini. Kita kena ingat, mati ini ialah satu ujian bagi kita. Tuan-tuan, kita kena faham. Kita lihat banyak di kalangan kita ni cuba tidak memahami yang dikatakan kematian. Kerana apa? Kerana kita tengok orang yang kufur kepada perintah Allah, orang kafir lah. Kadang-kadang tengok dia mati senang aja. Kan? Tengok macam mati dalam drama. Tengok, mati je. Sedangkan dia masa hidup, dia kufur kepada perintah Allah. Kita kena faham, ibu-ibu, kakak-kakak, abang yang dikasihi rahmati Allah. Orang yang masa hidup dia ni, dia kufur kepada perintah Allah. Takkan dia buat benda yang tak elok semua. Masa hidup dia pernah, dia dah bantu orang, pernah dia sedekah. Kan? Orang kafir pun pernah sedekah. Tuan-tuan tahu Bongsiu. Yang Honda kan. Dia banyak bantu sekolah-sekolah. Bongsiu. Dia kira buat benda baik. Bila buat benda baik, dalam kitab kata, orang yang kufur ini Allah akan mudahkan matinya. Mudah mati. Sebab apa tuan-tuan? Bila mudah mati, bila dia berada di alam barzah di padang mahsyar nanti, dia bertemu dengan Allah, dia tak boleh argue dengan Allah. Ya Allah, aku pernah sedekah, aku pernah juga bantu orang, aku pernah buat benda baik. Ketika dia mati tu Allah bagi mudah, maka dia tak boleh argue dah. Allah kata, aku mudahkan kamu ketika mati kamu. Jadi habis. Tapi bagi kita yang Islam ini, ada di kalangan kita nampak susah mati. Sedangkan masa hidup dia baca Quran. Masa hidup dia banyak sedekah, dia berpuasa sunat, dia buat benda-benda sunat. Tapi nak mati nampak susah. Sebab apa tuan-tuan? Bila nampak susah bagi mati orang yang beriman ni, Allah nak gugurkan dosa-dosa yang kecil yang pernah dia buat. Mungkin masa hidup dia adalah dosa-dosa dia mengumpat ke, benda-benda yang dia pernah buat dosa. Ketika mati tu susah, nak gugur bagi habis. Jadi di hadapan Allah esok, terus masuk syurga. Tu beza dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, disebut di sini oleh Sayyidina Umar, mati itu sebagai ujian bagi dia. Ujian macam mana? Ujian untuk mudahkan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan sakaratul maut, mempersiapkan diri. Sebab tu saya sebutlah Imam Al-Ghazali ketika umurnya 40, dia berhenti mengajar. Dia tak mengajar dah. Ketika umur 40, dia mula menulis kitab.
Bila umurnya 50, dia berhenti menulis dan dia berhenti mengajar. Orang tanya dia, wahai Imam Al-Ghazali, kenapa kamu berhenti mengajar dan menulis? Dia kata, aku telah berusia 50. Aku berhenti mengajar dan menulis kerana aku menyiapkan diriku menghadapi saat kematianku. Siap diri dah nak mati. Kita ni umur 60 duk fikir lagi projek apa nak dapat. Umur 60 duk fikir lagi anak kita ni esok nak kerja apa. Susah hati. Saya nak cerita tuan-tuan, ingat Nabi kata ihfadillah yahfaduka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan, kita duk mengaji kan, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, bila kita duk mengaji jangan susah hati. Kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Kan? Ada di kalangan kita, ni saya duk bawa orang pergi umrah. Tadi tuan-tuan kursus haji, bawa orang pergi umrah. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya tak ada anak ustaz. 8 tahun kahwin tak ada anak. Macam mana nak dapat anak? Saya kata, jom ikut saya pergi umrah. Kan? Pergi depan Kaabah, duduk depan Multazam. Ada abang ni, isteri dia jumpa, ustaz tolong doa untuk saya tak ada anak. Tuan-tuan, saya doa apa? Saya bukan doa, ya Allah berikan anak pada dia. Saya doa apa? Dia orang duduk, dua orang tu kan. Saya pergi dekat telinga ni, dekat-dekat tu. Tuan-tuan, saya doa apa? Abang, cuba abang renung dosa yang kita pernah buat masa silam. Mungkin dosa yang kita buat, Allah halang kita dapat anak. Baru ni ada seorang doktor nama Dr. Ain dengan suami dia pegawai bomba. Tahun lepas saya bawa tuan-tuan bulan 1. Dia duduk depan Multazam tu, 8 tahun tak ada anak. Saya duduk di antara mereka ni, kata ustaz kami tak ada anak 8 tahun, tak tahu nak ikhtiar macam mana dah. Habis dah buah keras lah, buah tak keras, semua makan habis. Buah apa nak bagi apa tu? Buah apa? Buah zuriat, letak zuriat. Sebenarnya buah zuriat yang keras tu bukan dia sebenarnya. Tuan-tuan tahu dah buah zuriat sebenarnya nak? Di Taif, tuan-tuan pergi Taif. Tuan-tuan cari buah Zabarjan. Zabarjan tu, itulah buah zuriat yang sebenar. Buah dia bukan buah yang keras tu. Yang tu, itu Indonesia punya. Pergi dekat Taif, tanya buah Zabarjan. Buah dia warna kuning. Rasa dia lebih kurang macam jambu. Makanlah tuan-tuan, dia kelak-kelak sikit. Kan? Jadi saya doa macam mana? Bila duduk tu, saya kata, abang, doktor, mungkin kita ada dosa yang silam. Cuba minta ampun dosa kepada Allah. Minta sungguh-sungguh. Dia kata nak minta macam mana? Nabi kata bila minta bersungguh-sungguh ni, alirkan air mata, saya kata. Nabi kata, sesiapa yang alir air mata ni, walau cara paksa Allah, padam api neraka kita. Saya tak, doktor, abang, menangis bang. Saya pun main perasaan. Saya pandai main perasaan. Saya bagian-bagian tu pandai lah. Saya pun bisik kat telinga dah. Renung dosa abang, kakak. Apa yang pernah kita buat masa hidup kita. Kemudian saya kata, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Menangis tuan-tuan dua orang ni. Bila menangis, duduk senyap. Bila duduk senyap, saya pun pergilah. Kenapa senyap je? Rupanya ustaz, saya ada dosa ustaz. Baru dia kenal. Saya tak dosa apa? Saya ada dosa dengan mak mentua saya. Tu. Saya kata mungkin dengan dosa ni Allah halang kita dapat anak. Kan? Saya kata minta maaf sungguh-sungguh dengan Allah, balik minta maaf dengan mak. Kan? Tuan-tuan, saya pergi bulan 3 baru ni, dia hantar mesej saya. Saya boleh tunjuk tuan-tuan. Ustaz, isteri saya berada dalam labor room. 4 anak tuan-tuan. 8 tahun tak mengandung. Rupanya dia mengandung tak bagi tahu saya tuan-tuan. Nak lahir baru nak bagi tahu. Pandai dia sembunyi. Alhamdulillah. Bulan 3 lahir anak. Dia tanya saya, ustaz, anak saya perempuan nak bagi nama apa? Saya kata bagi nama Khurrat A'yun. Penyejuk mata. Alhamdulillah tuan-tuan dapat anak. Kerana apa? Mungkin dosa kita yang menghalang kita untuk dapat benda yang baik. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kita solat, kita sedekah, kita buat benda baik. Tapi tengok-tengok suami kita masalah. Sebab dosa kita. Kadang-kadang anak kita ada masalah. Kerana dosa kita bang. Sebab tu Nabi kata, ihfadillah yahfadu. Kamu selesai hak Allah, Allah selesai hak kamu. Selesai hak Allah tuan-tuan. Sebab apa? Semua ni bukan kita punya. Semua ni Allah punya. Mana kita punya kak? Mana kita punya abang? Mana kita punya? Tak ada satu pun kita punya. Anak kita bukan kita punya, Allah punya.
Kita kata anak kita punya. Saya ingat pak saudara saya kan. Saya duk bawa kereta. Duk sembang dengan isteri saya. Biasalah sembang romantik. Tiba-tiba dapat telefon. Khairi, ni Mak Ngah dalam keadaan menangis. Kita Mak Ngah, kenapa Mak Ngah? Duk teriak apa-apa orang utara kan. Duk teriak apa-apa. Khairi, anak Mak Ngah aksiden di Mahang. Lepas tu saya pun kata, aksiden, siapa yang aksiden? Nur Syuhada dengan seorang ni, saya pun tak ingat nama. Nur Syuhada dengan ni, yang bawa, dia sebutlah nama anak dia. Lepas tu saya kata, pasal apa Mak Ngah? 2 orang meninggal. Bila 2 orang ni, kita ni tadi duduk sembang dengan sepupu kita, duduk sebelah rumah. Tak boleh nak bawa kereta. Saya berhenti kereta duduk menangis. Isteri saya, abang pasal apa? Ada silap ke saya cek? Ada silap ke cek cakap? Tak ada silap apa kan? Duduk teriak. Isteri pasal bersalah. Tu isteri solehah. Kan? Saya pun duk nampak bayang kita bercakap pagi tadi dengan 2 orang ni. 2 orang nak pergi Kelah. Dia saya marah. Bawa apa pergi Kelah? Tak ada apa. Ba'i ya. Ba'i Khairi. Tak ada apa ba'i. Bawa nasi lemak 2-3 bungkus. Lepas ni lah. Saya jenis sepupu baik kan. Tu banyak tuan-tuan meninggal tuan-tuan. Saya tak boleh bawa kereta senyap. Lepas tu saya telefon pak saudara saya, Pak Ngah saya. Assalamualaikum Pak Ngah. Pak Ngah saya relax ya. Khairi, tahu dah ke? Tahu. 2 orang anak Pak Ngah mati dah. Kata Pak Ngah, kita nak sebut tak boleh ni. Tak apa, tahan balik dia. Kita ke bumi juga malam ni. Sebab kritikal. Dia kata lepas asar ni, kita pergi ambil jenazah di hospital. Saya pun pergi lah. Tengok, tak ada apa luka tuan-tuan. Luka tak ada apa. Tapi, tengkok patah. Dua-dua. Tak ada luka apa, mandi jenazah. Pak Ngah saya ni relax ya. Tak menangis tuan-tuan. Saya kata Pak Ngah, dua-dua dah tak ada ni. Dia kata yang tu bukan aku punya. Dia kata, Allah punya. Allah dah ambil bila apa boleh. Bukan aku punya. Dia tak menangis. Saya menangis. Itu namanya redha tuan-tuan. Nak terima redha ni bukan senang bang. Bukan senang. Tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Kecuali orang yang ada iman tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya menangis. Dia kata, saya menangis. Dia relax ya. Allahu Akbar. Pak saudara saya ni, nak cerita tak artian tuan-tuan, tapi dia orang yang baik. Dia dah meninggal lah, Pak Ngah saya. Ketika dia ni kaki main badminton. Saya main badminton. Hari Rabu, hari Khamis, hari Rabu, hari Sabtu, hari Jumaat, main badminton. Nak main badminton dengan saya boleh ya. Tapi tak sama dengan Lin Chen Wei lah. Tapi dekat-dekat dengan yang India tu lebih kurang lah tuan-tuan. Tapi nak cerita kata, saya main tuan-tuan badminton dengan dia ni bergu sampai 8 set. Ketika hari saat dia nak mati. Pak saudara saya ni, 8 set main. Set yang ke-8 tu, muka dia pucat, senyap. Saya kata, Pak Ngah nampak pucat ni, Pak Ngah duduk dulu lah. Lepas tu dia relax lah. Bila dia relax, esok tuan-tuan dia bernafas tak berapa nak selesa. Saya kata, Pak Ngah jom kita pergi cek lah. Tak apa, dia kata esok lah. Pagi esok tu, dia pergi dekat Mahat Tafiz, dia buat nasi punya sedap untuk budak-budak pelajar ni. Budak-budak makan semua, nasi daging. Makan-makan masak nasi. Tak apa. Petang dia pergi cek, doktor kata apa? Osman, esok kita kena buat operation. 3 blok. 1 saja berfungsi. Tentung dah. Tapi dia relax ya. Dia saya pergi menjarah, macam mana Pak Ngah? Apa dia kata? Makan tak apa nak lalu. Saya kata, tak boleh lalu. Pak Ngah nak makan apa? Kalau nak beli hak sotong sak sudah. Tu tahu ada sakit suruh beli sotong. Saya pun pergi beli kedai mawak sotong. Dia minat semua sotong. Tapi dia makan ekor ya. Kan ekor tu. Dia makan ekor dia. Saya kata, Pak Ngah kata apa? Tak lalu kata. Aku ni nak mati ya ni. Aku ni nak mati ni. Dia kata, Pak Ngah mati apa duk cakap je ni. Kita jenis melawak kan. Pak Ngah duk bercakap je ni. Takkan nak mati kot. Dia kata, aku rasa tak larat. Dia kata, aku rasa aku nak mati dah. Dia kata, kalau mati aku ni, dia kata, hang ingat Mahat Tafiz hang tu, hang jangan tinggal dia kata.
Sebab bangunan yang bina tu dia yang buat. Dia tak ada 16,000 tuan-tuan tahu buat macam mana. Otak dia ni walaupun dia ni tak ada SRP, SPM tak ada, dia pakai buluh ya, pakai buluh buat tiang. Akhirnya boleh buat bangunan tu 1.2 juta pakai buluh. Pak Ngah tengok. Dia tahan dengan tinggal tamat tafsir ni bekal kita di akhirat esok. Saya pun tak tahu. Pak Ngah tak mati, hidup sembang elok. Malam tu tuan-tuan, dia mati. Dia mati tuan-tuan. Bila mati ni, kami pun pergi tengok jenazah balik. Saya tengok, ya Allah, pak saudara aku dia tak ada dah. Ni siapa nak buat ni? Mahat tafsir saya ni. Buat balik tuan-tuan, cek dalam akaun tak ada apa. Tapi bila dia mati tu orang datang. Pak Ngoman tak ada dia kata, hantar tak? Ni, dewan ni dia buat. Masjid ni dia buat. Orang sebut benda baik. Yang ni dia buat, tanah ni dia wakaf. Yang tu bekal dia di akhirat. Saya nak tanyalah kakak abang-abang, kita mati esok ada orang akan sebut, kau tu mati dah, tanah ni dia wakaf. Tak. Tanya tuan lah. Kereta ni dia bagi kat masjid dah. Ada tak? Dan tanya tuan-tuan lah. Kalau tak ada, saya nak tanya apa bekal kita untuk nak masuk kita alam barzah. Cuba renung tengok. Ni, dia bersiap dah ni. Para sahabat ni bersiap dah untuk bekal kita di akhirat esok. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita mengaji ni bukan semata mengaji nak dapat ilmu je. Nak bersiap ni untuk menghadapi saat kematian kita ni. Nak mati tuan, semua kita tinggal. Sebab itulah tuan-tuan tengok, para sahabat bersiap. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebut oleh Ali bin Abi Talib berkata, apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni digelar apa? Gedung ilmu. Ilmu pada Sayyidina Ali ni cukup hebat. Sayyidina Ali ni. Dunia ni apa kata Sayyidina Ali? Pasti ditinggalkan. Pergi sedangkan akhirat sudah siap sedia menanti. Dunia ni habis dah tuan-tuan, sementara aja. Paling kuat pun kita boleh hidup, kata Nabi, umru ummati sitin wa sab'in. Sitin wa sab'in, 60-70 ya. Umat Nabi Muhammad ni 60-70 ya. Siapa yang 60 tu, jangan duk rasa sihat sangat dah. Yang sihat akan rasa sakit. Yang 70 tu jangan duk rasa nak hidup lama dah. Sebab saat-saat sakit akan datang. Nampak? Sebab tu dia kata apa di sini kan dia kata? Sesungguhnya akhirat tu siap menanti. Mati saja, habis. Tak ada solat lagi dah, tak ada nak mengaji lagi dah. No? Tak ada dah, kita duduk dalam kubur nanti nak mengaji. Pergi jumpa malaikat Munkar dan Nakir. Ya Munkar wa Nakir, aku hari ni nak mengaji sakaratul maut. Dia kata sakaratul maut, apa kamu dah maut dah pun? Dah mati dah, tak ada dah. Tak ada dah nak solat dah, tak ada nak puasa dah. Dan kita ni masuk Rejab ni, apa? Rejab kan, lepas tu nak masuk Syaban. Semalam kan, 27 Rejab. Nah, tuan-tuan tengoklah, kalau tengok selalu kita duk sambut Rejab, 27 Rejab. Kan? Rejab ni selalu apa? Orang sambut Isra' Mi'raj kan? Sebenarnya Isra' Mi'raj ni kalau tuan-tuan baca ayat surah Al-Isra' tu, Subhana, apa maksud Subhana? Benda yang kita tak boleh buat, Allah boleh buat. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang yang dikasihi rahmati Allah, ingat benda yang kita tak boleh buat, tapi kalau kita duk sebut Subhanallah, Allah bagi kita buat. Boleh buat. Kadang-kadang pelajar-pelajar saya duk mengajar budak-budak kan, ustaz tak boleh hafal 2 hari, 1 hari 5 muka tak boleh. Saya kata cuba sebut Subhanallah. Allah bagi ingat. Sebab ingat ni bukan kita punya, Allah bagi ingat. Ada seorang budak tu dia kata, ustaz saya tak boleh, ustaz tak boleh. Saya kata boleh, Subhanallah boleh. Sebab tu kalau kita kan Subhanallah ni ketika kita naik kenderaan, pergi musafir, pergi mana-mana, kita baca doa apa? Subhanallazi sakhara lana, betul tak? Hadza wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita minta apa? Mungkin kita jalan tu, Allah dah tetap kita pecah daya. Tapi dengan Subhanallah, Allah boleh pusing tak pecah daya. Dalam kita nak kereta ni mungkin tak sampai, tapi dengan kita baca doa Subhanallazi sakhara lana ni, alhamdulillah kita boleh sampai di destinasi. Sebab benda tu kita tak tahu, semua Allah. Tayar boleh pecah, minyak boleh habis tuan-tuan, kan? Kita boleh aksiden. Hari ni ada orang meninggal aksiden kan, dekat apa nama USJ 9, umur 18 tahun naik MV, baru meninggal. Mayat masih ada di hospital. Mak ayah dia ada di Johor.
Mak ayah dia tak balik lagi. Tuan-tuan tak tahu lah. Tuan-tuan duduk USJ pun tak tahu teruk dia tuan-tuan. Saya orang Penang tahu tuan-tuan. Ada mayat meninggal. Benda tu kita tak expect. Kalau nak ikut tuan-tuan naik kereta, kan, lalu-lalu kat sini, dia mati tak? Nah, kalau ikut logik lah, naik kereta, takkan nak bawa laju kot. Ni kalau kat sini ni. Kecuali kalau lubuh raya kan, berlagat. Tapi rupanya accident. Kalau naik motor, kenderaan motosikal ni, mungkinlah jatuh mati. Kan? Ataupun kita belagar mati. Tapi Allah punya kuasa. Sebab tu subhanallazi sakhara lana tu, kita naik kenderaan, kita serah dekat Allah. Aku bawa kereta ni, aku belum tentu sampai. Tapi dengan subhanallah, aku sampai. Tu. Satu lagi apa? Ni, doa yang disebut sebagai mahkota zikir. Dengan amal, kena amal tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Ibu dan ayah. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Wa rida nafsi. Wa zinata arshi. Wa midada kalimah. Amal ini. InsyaAllah. Kalau ikut hari itu tuan-tuan, kita demam. Tapi dengan izin Allah, kita baca doa ni. Yang ni yang disebut mahkota zikir. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi. Wa rida nafsik. Wa zinata arshik. Wa midada kalimah. Amal ini. Dan satu lagi kan, saya sebut ulang banyak kali. Kan? Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Yang ni. Yang ni Allah suka berat timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebab tu tuan-tuan, ini bekal kita. Wa amma bi ni'matik rabbika fahaddis. Dan apa nikmat yang Tuhan bagi dengan ni? Fahaddis. Kita kena sebut. Sebut tu amal kita. Kita nikmat apa hari ni? Boleh bercakap. Alhamdulillah. Kena sebut. Itu tanda syukur. Kita boleh berjalan. Alhamdulillah. Disebut fahadis. Kena sebut. Sebut tu tuan-tuan, bekal kita. Nampak simple ya? Alhamdulillah. Rupanya bekal kita. Kan? Kita boleh makan. Baca doa. Kita baca doa tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa khina azabannar. Itu bekal kita tu. Nampak simple. Dan kita baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa itu bekal kita. Fahadis kita sebut. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ambil wudu. Kita baca doa apa lepas habis? Sebenarnya wudu ni satu mahkota, satu benda yang sangat hebat. Macam hidup dunia lah. Kalau hidup dunia, apa yang hebat dalam dunia ni? Yang kalau tak ada dia, tak ada kita. Tuan-tuan tahu apa dia? Ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak. Dunia ni, kalau tak ada dia, tak ada apa. Ilmu ada pun tak jadi. Kan? Hebat macam mana pun tak jadi. Cantik macam mana pun tak jadi. Kalau tak ada dia, apa dia? Oksigen. Betul tak? Oksigen kalau tak ada, kamu hebat kaya macam mana pun mati dah. Macam tu diri kita. Hebat diri kita ni, bila ada satu benda yang penting, namanya hati. Dan ibadat kita ni, hebatnya, mesti ada satu benda yang penting. Hebat ibadat tu. Ialah wudu. Tak ada wudu, solat tak sah. Betul tak? Ada wudu, syaitan lari. Ada wudu, buangkan apa dosa kita. Ni wudu tu, satu benda yang sangat penting. Sebab tu kena ada wudu selalu. Sebab tu wudu, bila wudu, anggota wudu apa? 4. Bila anggota wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ingat tak anggota wudu? Kenapa bila kita kentut, kita basuh muka? Ambil wudu, basuh muka, tangan, kepala. Kenapa kita kentut, tak basuh punggung? Yang kentut punggung. Betul tak? Kalau kentut pun, ambil air basuh. Kenapa basuh muka? Kerana bila kentut, mana yang malu? Punggung ke muka? Kalau kentut tutup punggung. Bila kentut, muka malu. Menunjukkan muka kamu yang hebat ni, dibasuh dengan air. Gugur dosa kita. Ni. Satu ibadat yang sangat penting, tuan-tuan. Dan bila habis wudu, apa kita doa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ingat tak? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang taubat. Maksudnya gugur dosa.
Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersih. Waj'alni min ibadika salihin. Sebab tu dah ibadat yang hebat ialah wudu. Dan kalau tak ada wudu, dah tak ada air, apa nak kita nak buat? Kita tayamum. Apa anggota tayamum? Tangan patah, kaki patah. Anggota tayamum ialah muka dan tangan saja. Anggota tayamum ni hebat macam mana hebat pun, hanyalah boleh digunakan ialah debu tanah. Apa salahnya kita ambil debu ni bedak sejuk lagi cantik dia. Bedak sejuk boleh tak? Tak boleh, tak sah. Bedak sejuk tak boleh. Kita nak pakai apa lagi? Perfume tak boleh juga. Yang kena guna ialah apa? Ialah tanah. Macam mana? Tepuk tanah tu. Kemudian jangan ambil semua bubuh, buang dulu. Letak ni tayamum, tepuk dulu. Kemudian saja aku tayamum menggantikan wudu kerana Allah Ta'ala. Habis. Kemudian tepuk pula anggota wudu. Letak sini dulu. Kemudian pusing. Sini ada debu, untuk sini pula. Tarik. Kemudian macam silat tu. Betul tak? Nampak? Macam silat tu, nampak? Ya. Saya nak bagi tahu, hebat muka kita ini hanya layak diletak tanah ya. Menunjukkan kita tak ada apa. Hebat kita ini, muka ini tak ada air. Apa yang paling penting? Boleh bubur apa? Cendol tak? Boleh mi kuah tak? Tak ada. Hebat muka kita ni, air tak ada. Tanah aja tempat letak. Menunjukkan kamu tak ada apa. Tu Tuhan bagi kat kita tu apa yang dibuat supaya kita berfikir. Bila fikir, fahadis, alhamdulillah kau bagi aku hidup lagi ya Allah. Itulah ibadat kita. Apa yang kita sebut, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dia kasih, dalam kitab Sahih Bukhari, dunia pasti tinggal, pergi, sedangkan akhirat sudah siap menanti kita. Oleh itu jadilah kamu sebagai anak akhirat. Anak-anak akhirat, dan janganlah jadi anak-anak dunia. Hari ini adalah hari beramal, bukan hari dihisab. Sedangkan esok adalah hari dihisab, bukan hari beramal. Hari ini hari amal, bukan hari hisab. Ni kita duduk hari hisab. Aku hari ni sembahyang banyak dah, esok kurang sikit lah. Kalau hari ni buat sunat, esok tak payah kot. Hari ni banyak sedekah dah, saya dah bagi kakak 1,000 lah. Esok tak payah kot, pahala banyak dah, jamin syurga dah. Dua hitung tuan-tuan. Ingat, saya sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, kecuali hati yang ikhlas. Sikit ikhlas yang tu diterima. Saya tuan-tuan baru balik Jepun ni, baru 3 hari. Sibuk pergi Jepun, bukan pergi saja, pergi bawa jemaah, kita pergi tengok tempat-tempat Islam. Dan alhamdulillah di Jepun sekarang ni tuan-tuan, tempat makanan Islam cukup mudah. Mudah. Dan kita pergi satu masjid tuan-tuan, dekat dengan yang mana tempat tu, Shibuya kan. Sampai-sampai ada satu masjid yang dibina oleh kerajaan Turki. Sampai-sampai tuan-tuan, bagusnya tuan-tuan, masjid di Jepun ni mereka buka untuk siapa saja nak datang. Kita masjid kita hanya orang Melayu lah. Itu masalah dia. Kan kalau orang Cina apa semua ni tak boleh. Sebab apa? Ini khas untuk kami ahli syurga. Itu dia masalah. Mereka buka semua. Kan orang Jepun ni datang ni tiap minit lah. Datang pakai skirt, saya tengok, loh pakai skirt. Kita kalau sini pakai skirt, duduk depan pintu dah. Tak boleh masuk. Ini masjid aku yang punya. Dia orang tak ada dia. Tapi nak masuk kawasan masjid, dia sediakan jubah. Orang Jepun ni masuk tengok, ambil gambar perap-perap, saya tengok. Kita boleh tak kalau orang Cina buat macam tu? Kena semelih tuan-tuan. Tidak, masuk Jepun tengok. Saya tanyalah imam tu. Tiap-tiap bulan, berapa orang yang masuk? Dia kata hampir 1,000 orang, 2,000 orang. Setiap bulan dia kata 5 orang masuk Islam. Bila tengok keindahan yang ada dalam masjid, tengok macam mana orang Islam sembahyang.
Tengok ada, tengok sembang-sembang tu, masuk waktu Zuhur. Dia orang bagi lambat sikit. Zuhur tu dia orang akan semayang 15 minit lepas tu. Jadi kami ni, jamak khasah, saya jadi imam. Saya jadi imam dengan grup ni lah. Umrah pula dah. Takkan umrah ke Jepun. Ustaz gimana umrah? Umrah Jepun. Umrah pula dah. Selalu dah bawa umrah. Jadi semayang kan. Rupanya ada 2 orang Jepun ikut semayang habis apa semua. Bila habis saya doa, saya pun salam. Salam dia berjumpa saya. I follow your salat, dia kata. Saya kata, okay lah, never mind. I'm imam, you are a makmum. Makmum, saya tengok. I am not a Muslim. Dia tak Islam. Saya kata, why you follow me? I interested in Islam, dia kata. Saya dah ikut, minat dengan Islam ni. Dia kata, I came here every solat Zuhur, seri Zuhur. Maksudnya, every solat Zuhur lah, semayang. Dia akan main ikut. Dia ikut. Rupanya dia tak Islam. Saya kata dia, good. Bagus. Dia kata, next week, I will be a Muslim. Dia kata. Minggu depan baru nak masuk Islam. Tapi dia ikut semua, dia ikut. Tuan-tuan, Tuhan buka hidayah dia 2 tahun. 2 tahun dia datang, dia ikutnya, tapi tak masuk Islam. Minggu depan nak masuk Islam. Saya kata seronok, pegang tangan dia, sepeluk dah. Saya kata, ya Allah, seronoknya. Kita masjid kita dah macam tu. Kita duk nampak macam kita ni khusus untuk ahli syurga dah. Orang lain tu lantak pi. Tu masalah kita, tuan-tuan. Sepatutnya kita kena buat macam tu, tuan-tuan. Masjid USJ ni cantik kan? Buka untuk orang bukan Islam. Macam hari raya mereka kan? Hari apa? Hari itulah Cak Gomel ke apa tu? Apa? Hari raya Cina kan? Kita buat majlis untuk mereka dari datang. Macam pernah dibuat oleh Masjid Tasik Gelugor. Dia orang datang pakai skirt apa semua. Tuan-tuan tahu apa yang mereka buat? Mereka tanya tentang Islam. Ni orang Islam yang ni ajar mereka ambil wuduk. Orang Cina ni ambil wuduk anda. Ambil dia tanyalah wuduk ni apa. Dia tanya ambil wuduk ni. Habis wuduk, masuk dalam masjid. Kemudian masuk tu solat. Mereka terai solat. Tuan-tuan, hidayah ni bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat kata macam mana? Kalaulah dia orang masuk Islam, tuan-tuan, dia orang masuk syurga. Mereka akan kata apa? Aku masuk syurga ni kerana kamu. Agak-agak kita boleh masuk syurga tak? Takut esok dia orang masuk neraka, dia kata apa? Aku masuk neraka ni kerana kamu. Haram dakwah pun tidak. Yang ni yang kita takut ni. Tuan-tuan ingat kita seorang nak masuk syurga tak? Kita nak rasa kita hebat dah. Aku masuk syurga tak apa. Cina ni mampu ni. Itu masalah kita. Allah, tu duk fikir kan. Saya duk kata, ya Allah, tuan-tuan. Jepun ni, siapa yang pernah pergi tahu lah, bersih. Kan, semayang tak ada masjid. Tapi Alhamdulillah, pergi di airport ni ada tempat semayang dah. Tempat semayang. Nak masuk tu tekan ni. Kena tekan tu. Bila tengok, dia ada gambar. Menunjukkan ada orang. Rupanya dia count. Dia count berapakah orang yang masuk dalam tu untuk solat. Solat tu tempat punya cantik. Tempat wuduk ada kita solat. Dah ada dah di airport nonton di Jepun. Dan makanan halal ni, pergi tengok. Saya sampai-sampai dekat, apa nama tempat saya lupa dah. Sampai-sampai tu, tengok-tengok restoran Turki. Dia tengok-tengok. Ustaz! Hai. Dia panggil saya. You recognize me? Dia kata, you are very famous in YouTube. Dia kenal aku. Rupanya geng Turki. Saya pun pergi apa? Dia tengok, rupanya dia rajin tengok YouTube. Ada gambar Zizan. Gambar Zizan ada, Neolofa, semua ada. Yang pernah datang Jepun makan kat itu, dia ambil gambar. Lepas tu saya pun, tak apalah. Kita pun order makan. Dia kata, don't forget don't run away, I want to take photo with you. Oh, dia ambil gambar. Kita pun action lah. Mesti gambar aku lepas ni lekat dekat situ pula. Rupa-rupanya tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, makanan halal mudah. Dan mereka sedang bersidang untuk bubuh ni halal logo. Kerana apa? 2020 ialah Olympic Game. Saya duk target tuan-tuan nak pergi tunjuk kata hebatnya ni orang ni bersih dah. Kan ni kolam-kolam ni ada ikan ni tuan-tuan. Yang orang sekat tu belah ikan setiap rumah. Tuan-tuan pergi Jepun ni kolam-kolam tu kan kolam longkang tu, dia orang sekat. Belah ikan. Ikan ni aku punya. Ni kawasan rumah aku. Yang ni dia punya. Kalau kita boleh macam tu.
lama dah berduduk besar tu, bila nak habis dia boleh curi hak sebelah. Tapi ni nani ikan dia belah ni bersih air ni. Allahu akbar, saya tengok air longkang tu boleh minum. Kita duduk USJ dengan tanya, ni boleh minum air tu. Allahu akbar. Saya duk fikirlah, ya Allah, kenapalah hidayah Tuhan tak bagi ni. Kalau nak ikutlah, kan budak-budak saya pergi tengok dekat kindergarten. Budak-budak ni tuan-tuan, pukul 8 pagi dia orang datang. Ni kutip sampah, cikgu tak datang ni. Kutip sampah habis semua letak. Ni, kalau kita buang sampah, budak ni marah kita. Budak kita macam mana? Makan coklat. Kat mana nak buh ni? Dia boleh selit tepi ni. Tu, kenapa? Kita akhlak Islam. Tapi akhlak Islam tak ada pada diri kita, ada pada Jepun. Saya kata, ya Allah, kalaulah dapat hidayah mereka ni, mereka boleh Islam, Alhamdulillah. Amal dah elok dah, bersih. Sembahyang ni, pergi dekat ni Jepun tak ada. Di kawasan bandar tu, tak ada. Kita boleh solat tepi-tepi tu, bersih. Saya akan ampas tikar sejadah, kemudian kita solat. Jepun tengok kita solat, mereka jalan perlahan-lahan, hormat kita. Jalan tengok, hormat kita. Saya kata, ya Allah, dia hormat. Kita masuk dalam kereta api kan. Bila masuk dalam kereta api tu, mesti orang Malaysia bising lah. Kalau bising tu orang Malaysia lah. Orang Jepun, dua perkara yang dia orang buat. Dia takkan ganggu orang lain. Pertama, baca buku. Yang kedua, tengok telefon. Orang Melayu, masuk, ni, kita lagi nak makan kat mana, Jepun tu tengok. Malaysia lah tu. Tu. Bila naik eskalator, tuan-tuan pernah pergi lah Jepun. Naik eskalator, duduk belah kiri. Jadi kita pun terdidik. Naik eskalator, duduk belah kiri semua. Semua duduk belah kiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana siapa nak cepat, sila potong. Kita Malaysia, ini eskalator aku punya. Jangan potong. Mana akhlak Islam kita? Itu beza dah. Kita tak tahu apa yang kita buat benda baik ni, itu ibadat kita bang. Sebab tu saya nak tengok Jepun ni, apa yang dia buat tu semua ibadat. Tapi dia tak ada Islamnya. Kalau nak ikutlah, kalau dia Islam, dia jamin syurga dah. Sebab Jepun ni ada tiga dalam akhlak dia. Pertama, sangat jujur. Yang kedua, sangat amanah. Yang ketiga, sangat setia. Jepun dia ada tiga ni. Setia sungguh. Kalau isteri dia, Allah, balik rumah tuan-tuan, dia boleh ambil kasut cuci. Isteri dia setia sungguh. Sebab tu kawan saya kahwin dengan orang Jepun, isteri ni Jepun ni masuk Islam, terus berubah lebih hebat daripada orang Islam. Pakai purdah, tengok mata tu segak dah. Tapi hidung tak segak lah, tapi segak. Dia Allah setia sungguh. Sebab itulah tuan-tuan, kita doa banyak-banyaklah. Kalau Jepun ni Tuhan buka hidayah, dia orang lebih hebat daripada kita. Sebab tahun 1945 kan, Jepun serang. Jepun dah ada kapal Islam. Kita 1945 dah apa? Dekat kampung saya pakai cawat lagi, tahu tak cawat? 1945 dia orang dah maju dah. Tapi Islam tak sampai. Kenapa tuan-tuan? Tak tahulah. Mungkin orang Islam tak sampai kat sana. Jadi Alhamdulillah Islam sampai kat kita. Kita pun nak mengorak langkah lah. Untuk apa yang kita buat ni? Ibadat kita. Sebab tu kakak-kakak buatlah benda baik. Semua tu Allah hitung. Jangan hisap masa hidup dunia disebut sini. Aku dah buat dah surau tu aku punya. Jangan sebut. Jangan hisap di dunia. Biar Allah hisap di akhirat. Kan? Hisap di akhirat esok. Kita masalah dan benda kita buat tu. Saya pernah pergi satu masjid kan. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak kutip derma bagi lebih sikit. Lepas Jumaat, tuan-tuan bubur dalam tabung. Kerana masjid kita tak ada aircon. Nak kutip. Jadi kalau boleh minggu depan, tuan-tuan bawa lagi banyak. Pengusi tu beritahu. Tiba-tiba datang seorang kaya. Aircon tu berapa harga? Dalam 100,000. Tak apa, aircon tu saya punya. Orang kaya tu katalah. Jadi minggu depan patutnya kutip lah. Pengusi tu kata, Alhamdulillah. Kita nak kutip hari ni derma. Tapi ada orang dah bagi dah, tuan-tuan, aircon tu kita tak payah kutip lah. Dia akan buat. Orang kaya tu duduk di bawah. Dia treat member sebelah. Kamu tahu tak siapa yang buat aircon tu? Tak tahu, bagus betul lah. Yang buat aircon tu aku.
Habis tuan-tuan. Kita duk hitung benda awal. Duk hitung. Tu aku. Kita ikut di akhirat esok. Tak ada apa. Allahu Akbar. Yang ni yang disebut ni, bekal kita. Sebagai bekal kita. Jangan hisap di dunia. Tapi biar Allah hisap kita di akhirat esok. Satu persatu. Ali bin Abi Talib adalah guru penawar hati, pembimbing jiwa, pembina akhlak yang mulia. Sayyidina Ali ni orang yang cukup hebat. Sebab tu disebut karamallahu wajhah. Kenapa? Karamallahu wajhah. Allah pelihara wajahnya daripada melihat benda yang tak elok. Termasuk kemaluannya. Tu karamallahu wajhah. Dia penawar hati. Penawar hati kepada Nabi SAW. Penawar hati kepada ummah. Pembimbing jiwa. Ilmu banyak. Dan pembina akhlak yang cukup hebat. Sayyidina Ali. Katanya menyentuh kalbu. Kerana keluar daripada hati yang suci dan ikhlas kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kita ada ni ikhlas, ni ikhlas. Mulut sebut. Tapi belum tentu datang keikhlasan. Tapi tu nak ikhlas macam mana? Ikhlas ni benda yang tak nampak. Kan? Kita bagi. Sebab tu kata Nabi, sedekah tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, kadang-kadang kita kena dam. Ingat Mekah kalau kena dam, kena bayar lebih kurang salah secupak kan. Secupak maksud lebih kurang dalam 10 ringgit, 10 rial. 10 rial, kalau kena 10 cupak maksud dia 100 rial. Tuan-tuan kena ingat tau, tuan-tuan tak boleh bagi 3 rial, bagi 3 ni. Tuan-tuan kena bagi seorang tu 10 rial. Ada orang tuan-tuan dia keluarkan tu, dia bagi 3 rial, bagi kat tukang sapu tu kan. Tak terangkat. Dia kena 1 cupak, maksud dia 10 rial. Jadi kita 10 tu, maksud dia kena bagi 10 orang. Bagi macam mana? Jangan bagi dekat orang yang kita tak kenal. Bagi macam yang tukang sapu. Tuan-tuan tahu tak yang jaga Masjid Haram kan, yang tukang sapu tu? Tukang sapu tu gaji dia lebih kurang dalam 400-500 rial lah. Tapi mereka ni hafal Quran. Tak percaya, tuan-tuan panggil seorang, tuan-tuan baca Quran, suruh dia sambung. Dia sambung. Hafal Quran. Apa salahnya, duit dam tu, bagi kat dia. Saya kalau saya bawa umrah, saya tahu, okey jamaah, siapa kena dam, mai bayar kat saya. Saya kutip semua kan, sampai banyak saya simpan, saya tukar 10-10. Jadi bila nak balik tu, sebelum tawaf wida, saya akan bagi. Bila bagi tu, nanti dia buat gitu. Jadi ramai akan serbu saya. Saya pun belagak macam orang kaya. Tapi bukan duit saya punya. Tapi bila macam tu, kita akan rasa, ya Allah, kalau lah aku ada duit-duit ni aku punya. Seronoknya. Tapi bukan saya punya. Seronok tu. Sebab apa? Orang datang tu mengharap. Bila terima tu, ya Syekh, terima kasih, jazakallah khair. Kita rasa, ya Allah, kalau duit tu aku punya, pahala banyak. Tapi saya cuma menyampaikan wakil aja. Sebab tu orang yang kaya ni tuan-tuan, kalau dia ikhlas pada Allah, dia jamin syurga awal lagi. Pada kita yang tak ada duit ni. Orang USJ ni kaya-kaya tuan. Banyaklah buat infak ni. Katanya ya, pada satu malam, dia pernah mencabut janggutnya dengan tangannya sendiri sambil menangis dan berkata, Sayyidina Ali ni menangis dia, wahai dunia, wahai kerendahan, aku menceraikan kamu dengan talak 3 sekaligus, tidak ada rujuk lagi setelah itu. Itu namanya talak bain lah. Dan talak rujui dengan talak bain. Dia talak dunia, bukan talak isteri dia, talak dunia. Talak dunia dibuang terus. Talak bain ni tak ada rujuk dah. Kalau kita orang yang talak bain ni nak kembali semula, disebut sebagai Cina buta. Bukan istilah Cina buta, tuan-tuan. Cina, dia tuan-tuan kalau yang mengaji kan, talak bain ni talak 3. Dia nak kahwin balik dengan isteri dia. Isteri ni kena kahwin dengan orang lain. Dia juga kena kahwin dengan orang lain. Senang kata. Maksud dia? Tapi dia tak ada masalah lah, sebab lelaki ni, dia boleh kahwin 4. Isteri dia kena kahwin lain. Dan bila dah kahwin tu, suami tu kena cerai dengan rela hati. Barulah dia boleh kahwin semula. Sebab tu orang yang nak talak ni jangan. Main-main pun jadi, saja-saja pun jadi, hantar SMS pun jadi. Jangan tu buat saja-saja, orang lelaki jaga. Banyak masalah ni nak hantar sini. Saya bukan masalah tak ter. Kan? Saja-saja hantar SMS. Jadi, jatuh talak. Sebab tu kena faham betul-betul. Bila talak ni tuan-tuan, talak 3 habislah dengan isteri dia. Habis iddah, habis.
Isteri ni macam mana? Kalau dia minat balik dekat isteri dia, isteri kena kahwin semula. Kahwin semula tu yang katakan Cina buta dia orang buat. Dia ambil mana-mana Cina buta. Cina ni jadi pak sanggup kahwin sekejap. Tapi syarat dia dalam Islam, bila kahwin mesti kena bersetubuh. Kemudian berlaku perceraian, habis iddah, baru kahwin semula dengan suami yang lama. Tu talak 3. Sebab tu kena hati-hati wahai suami-suami. Sebab tu talak ni ada orang lelaki lah. Sebab orang lelaki ni dia susah sikit dia nak lafaz. Orang perempuan jaga. Tuhan tak bagi kat orang perempuan. Kalau orang perempuan Tuhan bagi talak, balik-balik sampai lewat, balon talak dah. Orang lelaki dia sabar, dia hang kata lah macam mana pun, dia tak akan sebutnya. Sebab tu benda tu dia tahu. Sebab tu dia buang semua ni dengan talak 3. Maksud dia tak boleh rujuk dah. Bekalanmu hina, umurmu amat singkat, dan perjalananmu penuh liku-liku. Ni nak pergi akhirat tu kan. Maksud dia umur ni sementara aja. Sayyidina Ali mati umur berapa? Dia kurang 60 lebih ya. Sayyidina Ali. Alangkah kejinya bekalan itu, alangkah jauhnya perjalananmu, alangkah lamanya aku berjumpa kematian. Ni mengeluhnya Sayyidina Ali. Nah, ada sebuah syair yang disebahkan kepada Ali. Apa lagi syair itu? Bin Abi Talib katanya, kita tempat tinggal bagi seorang selepas kematian. Tiada tempat tinggal bagi seorang selepas kematian. Di dunia ni tak ada. Mati aja tuan-tuan, tak ada orang akan simpan dalam rumahnya. Kecuali kalau dia awet lah. Macam Filipina apa? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos tuan-tuan, dia diawet. Ingat orang yang zalim masa hidup dunia, Tuhan tak akan terima bumi. Bumi tak akan terima dia. Contohnya Firaun. Sampai sekarang ada mayatnya. Orang yang buat zalim masa dunia. Contohnya apa? Namrud, ada tempat dia. Tuan-tuan, contohnya apa lagi? Mustafa Kamal Atatürk. Dia tuan-tuan diceritakan ketika dikebumi di masjid, loji masjid tuan-tuan pecah, tolak jenazah dan timbul semula. Lalu dia orang buat macam mana? Dia orang konkritkan dia. Konkritkan jenazah dia tu, letak di monumen. Sebab apa? Sebab azan tak boleh dalam bahasa Arab ketika dia jadi presiden ataupun Perdana Menteri, presiden Turki. Azan tak boleh bahasa Arab, Quran tak boleh bahasa Arab. Ni semua ditukar. Sampai macam itulah. Dia buat zalim. Siapa saja yang sebut Islam, habis. Janggut tak boleh simpan. Masa dia memerintah. Janggut tak boleh simpan ni. Kalau simpan, kena tangkap. Tu punya dahsyat. Dia mati macam mana? Satu pagi tu, ketika dia tengah minum, tiba-tiba dengar azan, dikatakan dia hantar kereta kebal tembak masjid berkecai masjid. Punya zalimnya. Orang yang zalim, bumi tak akan terima. Satu lagi, orang yang menerima rasuah ataupun makan benda yang riba. Contohnya dulu kan dia orang panggil apa? Kalau istilah orang utara ni dia panggil padi kunca. Betul pernah dengar padi kunca? Padi kunca ni saya tak ada beras. Saya pergi jumpa pakcik ni, pakcik dia akan bagi saya satu kampit padi. Satu kampit lah, bagi padi lah. Jadi saya ambil padi tu, saya akan pergi proses apa semua, kilang, dapatlah satu kampit. Jadi nak bayar balik, saya kena bagi sekunca. Sekunca mana? Maksudnya satu kampit, saya kena bagi separuh lagi. Maksudnya 1/2. Setengah ni lah disebut padi kunca. Orang utara. Padi kunca itu haram tuan-tuan dimakan. Sama juga dengan riba. Orang yang makan benda tak elok ni tuan-tuan, jaga takut bumi tak terima. Ni tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kita kena banyaklah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada tempat tinggal bagi seorang selepas mati. Dunia ni tak ada dah. Habis mati tak ada dah. Kecuali rumah yang telah dibina sebelum kematiannya. Kecuali rumah yang telah dibina sebelum kematiannya. Apa rumah yang dibina? Masjid. Masjid yang dibina tu lah rumah kita. Sebelum kematian kita. Rumah yang kita tu bukan kita punya. Masjid yang kita bina. Jika dibangun dengan kebaikan, tentu rumahnya baik dan indah. Apa yang dibangun dengan kebaikan? Benda yang baik lah. Contohnya dewan ni. Benda yang baik. Ada kuliah. Dia dapat pahala dia. Apa ada sumbangan yang tuan-tuan boleh bagi dekat sini? Ada tak? Ada tak? Yang tu saya punya. Yang ni sound saya punya. Jadilah. Ada tak?
Ada tak tuan-tuan? Aircon siapa punya? Mikrofon siapa punya? Ada tak? Ada. Kalau ada, jadilah. Kan? Tengok, oh yang ni saya punya. Ni, jadilah. Kan? Tapi jangan hitunglah. Ada tu, jam tu saya punya. Apa yang ada kat saya? Lampu tu saya punya. Kursi saya punya juga. Kalau ada lah, jadilah bekal kita di akhirat esok. Itu kebaikan yang kita bina. Itulah. Tapi jika dibangun dengan jahat, maka rumahnya buruk dan kotor. Tapi kita buat benda yang tak elok, benda yang maksiat, Allah tuan-tuan ingat, yang tu tak ada guna untuk kita. Tapi kita takut tuan-tuan, benda yang maksiat kita buat ni orang akan ikut, kita akan dapat juga tuan-tuan habuan kita di akhirat esok. Ni yang paling takut. Harta yang kami timbun ternyata hanyalah untuk ahli waris yang mati tuan-tuan. Harta kita waris lah. Kan? Mati waris. Ingat 30,000 agak-agak tuan-tuan. Anak kita nak ingat tak 10,000 nak buat upah haji kita? Belum tentu. Belum tentu. Kan? Ni 10,000, 30,000 dia boleh faraid dulu. Sepatutnya macam mana nak faraid? Kan? 10,000 upah haji untuk ayah dulu. Kemudian yang ni untuk wakaf. Tapi kalau anak soleh, kalau tak soleh, dia 30,000, kita ada 6, bagi seorang 5,000. Nak buat upah haji, siapa rasa nak buat? Tak buat lah. Sebab tu kalau boleh kita anak yang soleh ni tolonglah, kalau abang lah, kita abang. Kita faraid dulu, yang ni upah haji ayah kita tak buat haji, ni upah haji dulu. Ayah kita buat sikit wakaf, ni untuk ayah kita. Okey, yang ni kita faraid. Kalau anak yang soleh, kalau tak soleh, tak ada, dia tak ingat so. Harta yang kita tinggal tu tak ada apa pun untuk kita, untuk waris kita semua. Tuan-tuan disebut sini. Kita membangun istana hanya untuk hancurkan kerana mati, kerana kehancuran kerana mati. Beramallah untuk rumah hari esok yang dikawal malaikat Ridwan. Jika, apa maksudnya? Syurga kita. Jirannya Muhammad dan pembina Allah Maha Penyayang. Istananya daripada emas dan lantainya harum bagaikan minyak kasturi. Ini cerita tentang syurga ni. Sedangkan zahfaran adalah tanaman yang menghiasi sekelilingnya. Tuan-tuan tahu zahfaran apa dia? Zahfaran ni kalau orang duduk kedai mamak, kan nasi tu orang panggil nasi hujan panas. Kan? Yang kuning-kuning tu kan. Sebenarnya itu bukan original. Yang original tuan-tuan, zahfaran yang terbaik di Turki. Turki adalah zahfaran terbaik. Harga dia sebesar botol minyak wangi tu hampir dekat-dekat 400. Tu letak sikit tu dia akan, dan bagus, sangat sesuai bila dimasukkan dalam air untuk minum. Dia akan ni lawaskan perut kita. Zahfaran ni, zahfaran itu menjadi taman-taman di syurga esok pokoknya. Dia ambil daripada stigma flower tu, bunga kan. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan katanya, menjelang kematian Amr bin As, dia menangis tanpa henti. Ini kita dah cerita dah, kita ulang balik. Kita baca Bilakah lagi manusia akan menangis jika tidak menangis pada ketika itu? Bilakah lagi dia bersiap sedia menghadapi kematian ini? Bilakah lagi dia akan menyesal jika tidak menyesal pada saat-saat menggerunkan itu? Ini kata Amr al-As. Ketika sedang menangis, puteranya Abdullah datang menghampirinya. Abdullah bin Amr al-As di antara muhaddisin, orang yang menghafal hadis. Abdullah bin Amru, orang yang disebut muhaddis ini, dia menghafal 300,000 hadis. Itu muhaddis 300,000 tuan-tuan. Kita berapa? 300,000 muhaddis. Menghampiri dan mencuba menghibur ayahnya Amru al-As. Saya ceritakan dulu ni, tak apalah, ini dia baca. Dia berkata, kata Abdullah bin Amru, wahai ayahku, wahai Amru lah, bukankah kamu sudah beragama Islam? Kita berapa duk menangis, dia kata Amru, hang ni Islam, kamu ni Islam. Bukankah kamu sudah berhijrah? Tidakkah kamu yang bersama dengan bukan Nabi? Dia masuk Islam ni ketika Fathul Mekah. Bukankah kamu pernah dilantik Rasulullah sebagai pemimpin pasukan perang kaum muslimin? Amru al-As ni hebat, dia membuka Mesir. Ni anak dia lah, hiburkan dia. Bukankah kamu telah berjaya menakluk negeri Mesir? Ni dia kata dekat Amru al-As. Amru al-As memaling wajahnya ke arah dinding. Amru ni pusing kat dinding. Dia tak tengok wajah anak dia. Dan kemudian terus menangis. Teriak lagi, menangis lagi. Tidak lama kemudian dia kembali menghadap wajahnya ke orang-orang yang berada di sekelilingnya. Baru dia tengok. Dia berkata apa? Sesungguhnya aku telah melalui
fasa kehidupanku dalam 3 fasa. Yang saya cerita tuan-tuan kan. Kata Amr bin Al-As, 3 fasa. Fasa yang pertama apa? Semasa jahiliah dahulu, aku tidak mengenal sama sekali Islam. Orang yang paling aku benci ketika itu ialah Rasulullah. Aku benci sungguh sebelum aku masuk Islam. Sekiranya aku mati pada saat itu, pastilah aku termasuk penghuni neraka. Kalau aku mati masa tu, jamin neraka, dia kata. Aku benci Nabi, dia kata. Kemudian aku memeluk agama Islam. Aku masuk Islam. Aku mendatangi Rasulullah SAW di Madinah. Sebaik saja baginda menghulurkan tapak tangannya membayar aku. Dia masuk, tuan-tuan, duduk dengan Nabi. Dia kata apa? Baginda menggenggam erat tanganku dan bersabda, ada apakah denganmu, wahai Amru? Wahai Amru lah. Aku menjawab, aku inginkan satu syarat, kata Amr bin Al-As. Rasulullah bersabda, apa syaratmu itu? Aku menjawab, syaratku adalah Allah bersedia mengampun dosa-dosaku, seluruh dosa-dosaku. Dia tanya, Allah ampun dah dosa-dosaku yang dulu. Kan? Baginda pun tersenyum. Tengok, itu nama hikmah. Hikmahnya Nabi SAW. Baginda tersenyum sambil bersabda. Senyum Nabi, tuan-tuan, bila dia senyum, lebih hebat daripada bulan purnama. Punya cantiknya. Nak cerita tak reti lah. Sehingga kan tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah sebut, wajah yang paling indah kulihat ialah Nabi SAW. Tengok wajah tu tak pernah jemu. Kita tengok isteri kita, jangan tanya. Tengok suami kita lagi lah kan. Dengan misai tak shape, dengan janggut bercabang, bangun pagi pakai kain pelekat, lepas tu gulung. Allahu Akbar. Tengok pun tak steam. Apa tu? Baginda pun tersenyum sambil berkata, tidakkah kamu sudah tahu, wahai Amru, bahawa taubat menghapuskan dosa-dosa apa saja yang telah ada sebelum ini, dan Islam menutupi kesalahan apa saja yang pernah dilakukan sebelum ini. Itu hikmahnya Nabi. Dia kata, dosa kamu masuk Islam, habis Tuhan ampun. Kalau kita macam mana? Amru ni ingat tak ketika peristiwa hijrah ke Habsyah? Amru hasut Ja'far At-Tayyar supaya Najasyi bunuh dahsyatnya. Daripada Mekah pergi Habsyah, naik kapal semata-mata nak suruh supaya puak-puak yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib dibunuh oleh Najasyi. Hasut. Benci tak Nabi? Benci. Kalau saya lah, nak masuk apa? Tak payah. Ni, jamin neraka. Tapi dia kata apa? Kamu masuk Islam, Allah ampun dosa kamu yang lalu. Bila kata macam tu, Amru berkata, Amar, aku pun masuk Islam. Demi Allah, sejak itu, orang yang paling aku cintai hanya Rasulullah. Tengok hikmahnya. Sebab tu tuan-tuan ingat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi belah dada, Nabi masukkan 3 perkara. Pertama, hikmah. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, iman. Hikmah ni bukan senang nak ada dekat manusia. Kita kadang-kadang tak hikmah dengan anak kita. Kadang tak hikmah dengan isteri kita, suami kita. Itu masalah kita. Kan? Nabi ni hikmah dia menyebabkan orang ni sayang dekat dia. Cinta kepada dia. Demi Allah, jika kalian meminta kepadaku sekarang untuk menceritakan sifat Rasulullah. Nak cerita ni, dia tak? Tentu aku tidak sanggup menggambarkan, memandangkan aku tidak sanggup bersemuka dengannya kerana rasa hormat dan wibawanya. Dia tak sanggup nak tengok wajah Nabi. Kerana apa? Kerana sayangnya. Sekiranya aku mati dalam keadaan seperti demikian, besar kemungkinan aku akan termasuk ahli syurga. Kalau aku mati masa tu, dia tak jamin syurga. Amat disayangkan aku tidak meninggal dunia bersama Rasulullah. Aku tak mati, dia tak. Allah panjang umur. Ekoran itu dunia sempat mempermainkan kehidupan aku. Dunia mainkan aku, dia kata. Oleh kerananya sekarang aku tidak tahu sama ada aku dimasukkan ke dalam syurga atau dicampakkan dalam neraka. Sekarang ni dia kata, aku tak tahulah kalau aku mati ni, mungkin syurga, mungkin neraka. Tak tahu, tuan-tuan. Kata Amr bin Al-As, namun aku masih memiliki kalimat yang sangat aku perlukan ketika berhadapan dengan Allah, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni, dia tak, aku tak ada lain. Dia kata, wahai anakku, wahai tuan-tuan, aku ada kalimat ni lah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menggenggamkan erat tangannya yang seolah-olah dia memegang erat kalimah tauhid tersebut. Dia disebut tu, dia genggam. Kan saya cerita tuan-tuan kan? Dia genggam. Setelah Amr bin Al-As mengucap 2 kalimah tauhid itu, dia pun meninggal dunia. Lepas dia sebut tu, aku ada kalimah ni lah, la ilaha illallah, dia genggam. Mati, tuan-tuan.
Bila mati, meskipun kaum muslimin yang memandikan cuba melepaskan genggaman itu berulang. Bila dia mati kan, mereka mandi jenazah, mereka bukalah nak kiam. Tangan tu genggam semula. Nah, maksud dia berulang kali genggam, buka genggam balik. Namun tetap sahaja dia kembali tergenggam seperti semula. Sehingga mereka memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan menguburkannya dalam keadaan seperti demikian. Bila kapan nak buka, dia genggam. Dia buat kapan macam ni. Mereka sembahyang macam ni, mereka ke bumi pun macam tu. Demikianlah kematian yang pasti akan dirasai oleh setiap insan. Sama ada orang oleh maupun orang derhaka. Dalam bab ini pula, kami akan menghuraikan cerita orang-orang yang lalai dalam masa hadapan dan bergelut dengan sakaratul maut. Maksud dia mati dalam keadaan menggenggam kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sehebatnya Amrul As. Ketika Muaz bin Jabal ni seorang gubernur, menjelang kewafatannya pada waktu sahur, dia berkatalah kepada anaknya, "Keluarlah dan perhatilah wahai anakku. Apakah fajar sudah tiba?" Ni Muaz bin Jabal ni. Apakah fajar tidak tiba? Anaknya pun pergi keluar melihat fajar. Namun ternyata fajar belum terbit, sehingga dia masuk lagi ke dalam rumah dan memberitahu ayahnya. Muaz berdiam diri beberapa saat. Kemudian dia menyuruh anaknya lagi untuk keluar. Katanya, "Keluarlah dan perhatikanlah apakah fajar sudah tiba." Ni untuk orang yang beriman ni, macam Allah bagi ilham kepada dia saat kematian dia. Sebaik saja anaknya melihat dan kemudian memberitahu ayahnya bahawa fajar sudah pun terbit, maka Muaz berdoa kepada Allah. Apa doa Muaz? "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pagi yang membawaku ke neraka. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa aku tidak mencintai hidup hanya untuk menanam pokok tanaman, bukan untuk mengalirkan sungai-sungai, bukan untuk membangunkan gedung-gedung, dan bukan pula untuk membina istana-istana." Tapi apa kata Muaz? Dia terdiam seketika. Anaknya yang duduk di sisi yang berkata dengan hairan, "Tetapi untuk apa, wahai ayahku? Mengapakah kamu mencintai dunia kehidupan? Mengapa kamu mencintai dunia, wahai ayahku?" Muaz berkata lagi, "Aku mencintai hidup hanya untuk 3 perkara. Iaitu, apa? Tengok. Untuk berpuasa di siang hari. Siang hari puasa. Untuk qiyamul lail di malam hari. Dan untuk berkumpul dengan para ulama di majlis zikir." Tengok. Ni 3 perkara yang dia sangat cinta dengan dunia ni. Pertama apa? Bila siang, dia puasa. Kita kalau boleh tuan-tuan, ni dekat nak masuk Syaban ni, ambillah puasa pada nisfu Syaban. Ambil kesempatan. Kalau boleh, ambillah 14, 15, 16. Ambil 3 hari. 14, 15, 16. Ataupun ambil 13, 14, 15. Ataupun 14, 15, 16. Ambil 3 hari yang disebut hari Yaumul Abyad. Hari putih. Puasa putih. Kita ambil 15 hari bulan. Kerana apa? Setengah ulama kata 15 nisfu Syaban, suratan amalan kita diangkat naik ke langit untuk ditukar yang baru. Ada hadis kata, hadis maudhu'. Tapi banyak ulama duk sebut benda ni, diangkat kemudian ditukar yang baru, biar kita tukar dengan benda yang elok. Benda yang elok ditukar. Kan? Kita harap kita naik tu, Tuhan tutup semua kosong. Tuan-tuan kena ingat, esok kita dibentang di padang mahsyar ni, ada benda yang dibentang tu tak nampak. Tak ada balik. Tak ada. Kosong. Kerana apa? Dengan taubat kita. Dengan taubat kita tak ada. Macam kita ada tengok kan, video kita yang lama masa kahwin kan. Masa tu ni, Allah kuruihnya. Si pegang tangan tu. Masa tu jangan tanya. Mulut perempuan macam ikan lohan. Segak. Kan? Masa tu cantik. Pipi kebu tu. Kan? Tengok balik. Anak tanya. Tu mak ke tu? Heran tuan-tuan. 20 tahun. Saya ada video saya tuan-tuan. Tu, apa? Masa kahwin tahun 90. Saya pasang balik ke anak saya. Anak saya tanya. Tu siapa kahwin tu? Saya kata, tu ayah tu. Ayah ke? Kenapa nampak macam batang padi ya, dia kata. Masa tu kurus tuan-tuan. Kurus ni. Tengok balik. Masa angkat nikah, tuan-tuan tengok gelap ya. Sebab apa? Sebab gelojoh.
Tok Hadi tu angkat nikah, pegang. Uzawijuka, saya cakap tak perlu mic. Aku terima ni. Sebab abang saya kata apa? Aku menikah sekali ya. Kalau hang 2 kali, hang tahu lah. Saya dalam hati apa nak jadi pun sekali. Nak jagakan kejantananku. Saya aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Orang gelak habis. Orang perempuan yang belakang tu kan duduk dalam bilik perempuan. Semua apa kata? Suami hang gelojohnya. Tengok video tu tuan-tuan, gelak balik. Gelak balik tuan-tuan. Tu video tu 1990 pakai tape lagi. Boleh tengok tahun 2018. Ni kita yang buat masa hidup dunia agak-agak mati esok. Allah tak boleh bayang keadaan kuasa Allah. Tuan-tuan, Allah bayang balik satu-satu apa kita buat. Tiba-tiba ada video tu blur. Sebab apa? Tak tahu dah lama dah. Rupanya dengan dosa kita Tuhan ampun. Sebab video yang kita pasang tu kan, saya pasang balik. Ada video tuan-tuan, dia jadi macam dia tu. Kan saya tengok kan lama-lama. Mungkin dosa kita Tuhan ampun. Macam tu lah di akhirat esok. Bangun pada masa semua duk tengok. Bayang satu-satu. Masa tu lah tak boleh nak bohong bang. Masa hidup seorang-seorang kita nak buat dosa. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kita kena minta ampun sangat-sangat dosa kita. Supaya Tuhan ampun. Takut Tuhan tak ampun. Esok dibayang kita nampak ni, tak boleh nak tipu dah. Lepas tu malah Ustaz Abdullah Khairi, ceramah hebat. Lebih kurang dengan aku ya. Tu tak mau. Allah takutlah tuan-tuan. Itulah minta ya Allah, tutuplah aib kita ni. Sebab tu tuan-tuan, hebat kita bukan kerana hebat kita. Hebat kita kerana isteri kita tutup aib kita. Abang hebat bukan kerana abang hebat. Isteri tutup aib. Kalau isteri buka aib kita, habis. Dia boleh tahu apa ada kat kita dia. Kan? Jerawat dekat mana. Kan? Isi tumbuh tang mana. Lepas tu power korap dekat mana. Tapi isteri kita tak cerita, dia tutup tu. Kalau dia cerita, suami aku korap ada di belakang. Habis kita. Saya mau camah tu. Tu sebab tu. Tu suami saya Ustaz Abdullah Khairi. Dia buat itu. Bulu hidung pun tak cabut. Dia kata. Habis. Hebat kita kerana isteri tutup aib. Begitu juga hebat seorang isteri kerana suami tutup aib. Kakak ingat hebat kakak kah? Suami tutup aib. Betul tak? Aib kita banyak tak? Jangan tanya masa kahwin. Bera 26. Sekarang 36. Kalau suami buka, ni, boleh letak belakang. Tapi suami tutup aib kita tak? Sebab tu bersyukur banyak-banyak. Tu namanya hikmah. Hikmah. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, bila kita ada hikmah dalam hidup kita, kita akan kekal sampai penghujung hayat kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni disebut di sini tuan-tuan ni. 3 perkara dia bangun dengan puasa kita. Kemudian apa? Qiyamul lail. Sebab disebut salah dia apa? Qiyam. Qiyam dan qiyam bangun. Qiyamul lail. Qiyam. Bila kita bangun qiyam. Maksud dia kena bangun. Macam tu juga solat. Solat ni apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disebut iqamah. Qiyam. Bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau boleh kita sembahyang, kena bangun. Bangun. Kalau tak mampu, barulah duduk. Kalau boleh kakak bangun, kena bangun. Bangun solat. Allahu Akbar. Kan? Tapi kita masalah ni, ada ustaz-ustaz kata bila nak sujud, ni, dahi ni kena tempat sujud. Tapi kena faham lah orang tua-tua umur 60 lebih kan. Kadang-kadang nak lipat kaki pun tak boleh ketika sujud. Betul tak? Kalau dia sujud juga, kaki ke belakang, orang belakang tak boleh sujud. Dia punya kaki sampai tu, orang tu terpaksa pula kena. Macam mana dia buat? Agak yang mampu. Jadi macam mana? Sujud atas kursi lah, nak buat macam mana lagi? Nak turun tak boleh. Kalau turun kaki ke belakang. Kecuali kalau dia semayang seorang. Kalau semayang berjemaah, macam mana nak buat? Terpaksalah kena duduk atas kursi, sujud mana yang mampu. Bagi saya. Sebab solat ni tuan-tuan, Allah terima dengan kemampuan kita. Mastata'tum. Ada kena orang turun sampai. Nak turun macam mana? Kaki tak boleh. Nak kepak lutut pun tak boleh. Ayah saya lutut gurau tuan. Saya tanya, ayah kenapa tak sujud? Tak sujud. Dia marah saya. Aku sujud. Aku tak naik dah. Dia kata.
Maksud dia sujud teruslah. Jadi kita berdiri. Bila tak boleh duduk. Yang duduk. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Kalau tak boleh duduk semayang ni, tuan-tuan, dia tak boleh qada. Kecuali dengan 3 perkara. Tertidur, terlupa, hitam. Yang lain kena semayang. Duduk. Kalau tak boleh duduk, macam mana? Duduk macam kita duduk tahiyat. Tak boleh duduk tahiyat, duduk macam duduk bersila. Semayang kena semayang, duduk bersila. Kalau tak boleh duduk bersila, kena semayang juga dengan berbaring. Baring. Tapi kalau baring, jangan datang masjid. Tengok-tengok semua baring. Dengan Pak Imam pun baring juga. Lena semua. Kalau baring, semayang dekat rumah lah. Ada baring rumah. Tak bantal tu. Janganlah. Tapi kalau nak datang pun boleh masjid. Tapi ganggu orang lah. Baring semayang di rumah lah. Menunjukkan wajib. Tak boleh baring, kena melentang. Kena semayang. Melentang. Khiblat sana. Letak tinggi. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami'allah liman hamidah. Allah Akbar. Tu kena mengaji. Tak boleh melentang macam mana? Tak boleh angkat tangan. Tak boleh nak buat apa. Dengan menggunakan isyarat mata. Sampai macam tu semayang. Agak-agak kita mampu buat nak. Bila kelopak mata, anak ni kena bagi tahu. Sebab dengan kelopak mata. Ayah, semayang maghrib ayah ni. Angkat takbir. Allahu Akbar. Anak kena bisik. Jadi ayah tadi. Ayah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tolong baca. Sampai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu sudahlah. Jangan baca panjang. Kita pun hafal yang tu ya. Qul huwallahu ahad. Ayah, rokok. Allahu Akbar. Ayah tadi macam mana? Dia kejip. 2 kali. Ini cerita ni kita akan menghadapi saat ini. Kan? Kemudian ayat yang tidak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tambah. Hamdan kasiran. Tayyiban mubarakan fi. Jamin syurga. Doa ni. Kemudian bapak dia pun 3 kali. Ayah rokok. Allahu Akbar. Ayah tadi rokok. Pejam mata. Kalau kita tak berada di sebelah ayah kita, lena terus Ayah, sudah ayah. Jangan duduk lena. Ayah duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Ayah ada 4 kali. Ni kena belajar dah ni. Sebab perkara tu pasti kita akan lalu. Tapi harap anak lah kalau nak mati terus saja. Dia nak salah tak ada dah. Kan? Tak mula sakit banyak-banyak kan. Tuan-tuan datang ziarah bagi 50. Lepas tu tak mati-mati lagi. Nak darah lagi, bagi lagi. Tak mati terus. Datang nak ambil 50. Mati terus lah. Tak mau menyusah ke orang lah. Minta macam tu lah. Tak mau menyusah ke orang. Tak mau menyusah anak-anak tu tak ada dah. Kan? Harap macam tu lah. Kan? Minta kepada Allah bagi mudah untuk kematian kita, tak menyusahkan orang. Tapi kalau dengan mata tak boleh, nak buat macam mana? Kena semahyang juga. Tapi kalau dengan mata tak boleh, tak payah buat apa dah. Tuan-tuan angkat dia, letak depan masjid. Lepas tu tuan-tuan telefon saya. Ustaz, dah ready. Saya pun datang lah. Datang-datang. Masa hidup tak datang masjid. Mati dah. Saya pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Geram. Angkat takbir, habis 4 kali, bawa dia pergi masuk kubur lah. Menunjukkan sembahyang ni wajib. Saya nak tanya, ibadat apa yang lebih penting? Ialah sembahyang. Sangat penting tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmati Allah, khiyamul lail. Khiyam, bangun. Kalau tak boleh panjang, 2 rakaat sudah lah. Bangun biar biasa lah. Jaga. Kita kadang-kadang jaga nak kencing. Tak nak bangun. No? Bangun tak semayang, kencing. Boleh pejam mata. Cari apa tu, apa nama, tanda. Boleh betul pula tu. Mata pejam. Orang lelaki ya. Sebab anak saya tahu lah. Bangun. Ayah. Dia buka betul tu. Sampai dia tak hantam kot. Hantam apa nama almari ke. Dia buka betul masuk. Dia kata, mayaklah qiyamul lail. Bangun 2 rakaat jadi lah. Biar 2 rakaat pun tak apa. Sebab tu bekal kita 2 rakaat pun jadi lah. Semayang apa 2 rakaat? Semayang sunat tahajud. Kalau boleh tuan-tuan, pertama ambil sunat taubat. Yang kedua apa? Ambil sunat tahajud.
Yang ketiga tutup dengan witir. Witir 1 rakaat sudah. Allah saja aku sembahyang witir. Solat sunat witir rakaatan. 1 rakaat sudah. Menunjukkan 5 rakaat. Pertama, taubat. Ataupun ambil tahajud dulu. Selalunya taubat dulu lah. Ambil taubat, kemudian ambil tahajud, witir 1. 5 sudah. Sekejap lah. Lebih kurang dalam 10 minit lah. Lepas tu, sambung balik tidur. Lepas tu, subuh tak bangun. Itu masalah. Tahajud bagus, subuh tak bangun pula. Dan jangan lupa kan, solat yang sangat dituntut lagi ialah solat sunat subuh. Seperti dunia dan isi-isinya. Orang yang tak solat sunat subuh, tuan-tuan, dia di antara orang yang cukup rugi. Sebab tu orang yang solat sunat subuh ni kan, kalau dia bangun-bangun tiba-tiba masuk waktu subuh, dia boleh solat sunat subuh selepas dia solat subuh. Kan? Kita dah solat subuh, subuh dah masuk dah, kan? Kita sembahyang solat subuh dulu, sembahyang solat subuh. Lepas tu kita sembahyang sunat selepas subuh. Dapat pahala. Itu pentingnya solat ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dalam qiyamul lail. Kalau mampu tuan-tuan buat sunat tasbih, pernah buat solat tasbih tak? 1 jam. Saya akan pergi jamaah tu kata, ustaz kita buat solat sunat tasbih. Saya kata 1 jam ni. Tak apa ustaz, kita buat. Allahu Akbar. Bismillah, Fatihah. Lepas Fatihah, baca surah. Lepas surah 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Saya mula-mula dulu buat macam Ustaz Osman Bahim, Ustaz Nasuha. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa. Tak tahu dengar. Lena belakang. Itu tak boleh jadi lah. Lain kali rakaat kedua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir sendiri-sendiri. Zikir sendiri. Kalau macam tu, tuan-tuan, masa duduk diri tak apa, masa sujud tu. Subhanallah, subhanallah wal. Pakai tak bangun semua. Tengok semua lena. 1 jam tuan solat tasbih. Tapi siapa yang buat, kalau boleh dalam seumur hidup dia, kena buat sekali. Sekali je dia. Tapi 1 jam. Rokok yang tak tahan tu. Rokok kan? Duk rokok. Subhanallah. Orang belakang duk maki. Pajak macam Pak Imam. Bila nak habis. Allah tuan. Allah akbar. Tapi kalau boleh seumur hidup sekali kena buat. Qiyamul lail. Lagi apa tuan-tuan? Berkumpul dengan majlis ilmu. Tuan-tuan suka datang ni. Dah habis kursus haji. Tunggu pula tuan-tuan. Kan? Dengar mengaji ilmu. Sebab tu Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan untuk tuntut ilmu, Allah mudah untuk dia masuk syurga. Ni kakak-kakak ni, abang-abang datang ni memudahkan. Kalau saya seorang mengajar, tak ada siapa. Saya tengok tadi keluar punya ramai. Puan tinggal aku seorang dah, puan. Rupanya ada juga yang menunggu, tuan. Menunggu untuk menyerikan majlis. Walaupun dia rasa mengantuk sangatlah tadi. Tak apa duduk jugalah tengok. Tapi duduk juga memudahkan majlis ilmu. Kalau tak ada lah majlis ilmu kan. Tapi memudahkan juga. Ibu-ibu dan ayah jamin syurga Allah. Allah mudahkan kita untuk syurga. Allah akbar. Sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah, saya diberi tauliah mengajar di Selangor ni sampai bulan 7 aja. Macam Ustaz Dazuki juga. Dia tarik balik tauliah. Sampai bulan 7 aja. Sekarang ni saya buat rayuan jugalah. Tak tahulah mungkin. Tak tahu kita nak kata apa. Sampai bulan 7 dapat. Sampai bulan 7, kalau yang nu menang, pasal habis saja. Bulan 7 tak dapat lah. Saya bulan 12 baru ni, habis tauliah saya dah mati lah. Jadi saya pun minta rayuan untuk sambung. Dia bagi sampai bulan 7 ni lah. Lepas tu tak ada lah. Tak tahu. Kalau ada rezeki lagi, kita jumpa lagi lah. Kan? Tapi kalau harap, tak tahu lah macam mana. Kita pun ni dah. Mereka sambung lagi. Saya seronok menyana berkuliah. Tempat yang paling seronok mengajar di Selangor. Selangor. Semalam saya ceramah di Melaka. Ceramah. Tak ramai orang. Yang datang semua, alhamdulillah, bakal jenazah semua.
nak buat lawak pun dia tak gelak. Gelak pun. Punya tak syok lah tuan-tuan. Ni semua ni taklah nampak mudah-mudah lah semua kan. Ronok selalu. Saya tak boleh masuk Johor tak boleh masuk. Tak ada kebenaran, tak boleh. Ini Selangor pun orang tak tahu lah, minta bagi. Ustaz Zazuki dah dapat teruskan kan. Sebab dia orang yang terkenal. Jadi bila masuk dalam Facebook tu, jadi ramai pakai hentam, jadi pakai sambung balik. Jadi saya tahu orang terkenal. Macam tu lah tuan-tuan. Catat ibu doa lah. Saya boleh tunjuk nanti dalam kat Salwa lah. Sampai bulan 7 saja dibenarkan. Ataupun kalau ini disambung lah. Letak pada pemerintah yang akan datang lah. Jadi tuan-tuan pandai lah. Ini bukan politik jangan untuk Allah Akbar. Majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, satu lagi Nabi kata apa? Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi faham agama. Kakak-kakak ni kalau nak ikut kita boleh pergi shopping komplek, tapi Allah nak kita jadi baik. Tu yang Allah bagi faham agama. Betul tak? Tu Allah nak kita jadi baik. Bila dah faham agama tu, maksudnya kita dekat nak baik lah tu. Kalau suami kita kata jom pergi kuliah tu, dia jadi baik lah tu. Kalau isteri kata jom kita nak pergi dengar kuliah, tu dia jadi baik lah tu. Allah bagi faham agama. Kemudian apa? Wa innamal ilmu bita'allum. Bila dah faham, ilmu tu kena belajar. Bukan faham saja dengan baca buku. Bila faham, kena belajar, kena berguru. Bila berguru, baru kita akan faham lebih detail. Kemudian apa? Ini nak habiskan ni. Perhatikan kehidupan yang sebenar ini. Hidup bukanlah hanya untuk makan, bermain, mengikut hawa nafsu, syahwat. Menikmati hiburan yang menggoda. Melakukan perbuatan-perbuatan keji. Bernyanyi dengan lagu-lagu yang lucah. Membaca majalah-majalah pornografi. Dan duduk lepak untuk mengumpat kehaiban orang lain. Hidup seperti ini hanyalah sebuah kehidupan hampa tanpa makna. Hidup yang seperti ini hanyalah berupa angan-angan kosong yang tidak akan memberi sebarang manfaat sedikit pun. Malah akan mendatangkan kesengsaraan dan penyesalan yang luar biasa pada sesiapa yang melakukannya. Inilah beberapa kisah sebahagian orang saleh ketika mereka meninggal dunia. Inilah orang yang saleh. Dia cerita satu-satu kan. Kita habislah bahagian ni. Orang yang saleh. Kita harap kita pun orang yang saleh dan salehah mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah ni, kita mati tu orang sebut. Tuan. Orang akan sebut. Mati dah Mangah ni. Dulu dialah yang selalu duduk buat program ilmu ni. Dialah orang yang duduk depan sekali. Ada tak Mangah sini? Allah, Mangah tu mati dah. Dia kalau ada majlis ilmu, dia lah selalu datang. Tapi lena selalu. Orang sebut juga. Betul kan? Lena pun dapat pahala, insyaAllah. Sebab benda yang baik ni tuan-tuan, orang akan sebut lepas kita. Sekarang orang hantam kita. Tak melokeri ni apa. Bila mati tu orang sebut. Tengok Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kan? Orang sebut kebaikan dia. Orang tak sebut dah keburukan. Walaupun ada lah orang yang tak suka kan. Contohnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Tuan Guru Haji Abdul Hadi tuan-tuan, dia 4 kali mimpi jumpa Nabi. Disebut oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tuan Guru ni Aziz kata apa? Dia kata, saya ni kawan ni, dia kata aku sekali lah jumpa dengan Nabi. Tuan Guru Haji Abdul Hadi 4 kali. Tengok dalam YouTube. Saya tak mimpi pun. Tak jumpa lagi tuan-tuan. Pernah duduk depan Kaabah ni, depan apa Raudah, dalam Raudah tu. Zikir Allah nak mimpi. Tapi tak ada, tak jumpa. Tak mimpi tu. Yang mimpi jumpa bini saya. Dia mimpi nampak bini aku duk cari lama dah ni. Aku duk dalam ni lama dah. Gambar bini yang timbul. Ingat nak jumpa Nabi ke? Tak jumpa juga tak. Allah Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dosa banyak. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, hati dia dekat nak jumpa Nabi. Jumpa Nabi ni bukan jumpa seorang-seorang. Kita kena ingat. Bukan ni orang akan bagi tahu. Jumpa ramai macam ni. Tiba-tiba kita mimpi jumpa ramai. Tiba-tiba masuk. Orang tu pakat tengok. Hadza Muhammad Nabi. Kita ni orang ni akan bagi tahu. Tu memang Nabi sungguh. Jangan kita sendiri. Tu Nabi tak. Maksudnya ada orang yang bagi tahu. Itulah Nabi. Kalau kita mimpi jumpa yang dia. Banyak orang hantar mesej, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi. Saya kata jumpa macam mana? Saya nampak muka bercahaya. Siapa yang mengaku tu? Saya sendiri. Saya sendiri bukan. Ada orang yang, contohnya ada 2 orang, sahabat kita.
orang ni akan beritahu, ni Nabi Rasulullah. Itu betul lah. Memang jumpa Nabi. Sebab Nabi ni tuan-tuan, Iblis tak boleh menyerupai dia. Itu hebatnya tuan-tuan. Jadi kita harap, insyaAllah kita akan masuk pada bulan depan ada kan? Bulan depan, bulan 5 ada insyaAllah. Bulan 5 dekat pihak raya ni. Habis dah pihak raya. No? Jangan lupa 9 hari bulan, hari raya. Raya-raya juga tuan-tuan. Jadi kita akan sambung pada orang yang lalai pula. Ini orang yang beriman yang mati. Ini orang lalai. Tuan-tuan akan tengok nanti ada yang mati, matanya dimakan oleh tikus. Kita akan cerita ni. Ada yang mati tuan-tuan, dia masukkan, ni cerita ni betul ni tuan-tuan ni. Saya baru balik bulan 3 baru ni. Orang lelaki, jangan lupa 5 minit. Kalau tuan-tuan nak ziarah perkuburan Baqi', jangan ziarah waktu pagi. Abang ziarahlah pada pukul 3 pagi. Saya bawa jemaah saya. Pukul 3 pagi, bang. Orang perempuan tak boleh masuk. Pergi pukul 3 pagi, tuan-tuan akan tengok. Perkuburan Baqi' itu sunyi sepi. Tapi tuan-tuan akan dengar 400 suara. Macam-macam suara. Tuan-tuan nak cerita. Bunyi macam-macam. Menyeram jiwa. Pada pukul 3 pagi, mayat-mayat yang mati dalam kritikal akan dikebumikan waktu tu. Saya pergi tu, masa pergi tu, ada 20 mayat. Ada mayat yang duduk macam ni, duduk. Mati terbakar. Duduk macam ni. Ada mayat, macam-macam mayat, disemayang sekali aja. Dekat dengan tu, depan tu, bukan dalam masjid, dalam kuburan tu. Yang paling dahsyat tu depan mata saya, dengan bawa jemaah. Jemaah mengaku sekali. Ketika dimasuk dalam liang, letak mayat, macam ada orang tarik. Depan mata saya. Siapa tarik tak tahu. Dia kata yang paling dahsyat tu depan mata ni, kawan dia kata, Ustaz nampak tak? Satu mayat tu, bila ditarik tu, terkeluar apa nama? Kain kapan tu, nampak muka ni, hitam jangan tu sangat. Ada kawan dia kata, kawan saya tak nak tengok yang tu. Dia kata ada satu tu muka Ustaz, macam dengan singa apa dah. Itu perkuburan Baqi'. Yang mati di situ jamin surga Allah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi. Pukul 3 pagi di perkuburan Baqi'. Pukul 3 pagi. Jangan pergi waktu siang. Sunyi sepi. Tuan-tuan akan dengar. Dia bunyi gitu. Macam-macam suara. Balik, ya Allah. Tak boleh lena. Lepas tu kawan ajak pula. Jom pergi pula. Aku taubat dah. Aku tak mau pergi. Takut tuan-tuan. Menggerunkan. Tapi menginsafkan. Tu. Nanti kita akan tengok, insyaAllah, satu persatu orang yang lalai mati pada bulan depan lah, insyaAllah. Jika umur panjang dan diberikan kelapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dan Alhamdulillah, tauliah saya sampai bulan 7 aja sebab saya gunakan alamat Puan Sapina kita. Betul? Puan Sapina tahu. Jadi surat tu ada kat dia. Jadi sampai bulan 7 lah. Jadi saya nak minta lagi supaya boleh sambung lah, insyaAllah. Kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.